Hah? Ada kain kapan lah dekat sini? Ada Yasin. Siapa pula meninggal hari ni? Siapa pula meninggal ni? Alamak, musim-musim Covid ni macam mana kita nak ziarah ni? Ya Allah, takut pula malam-malam ni. Duduk sorang-sorang ni pula. Aduh, kain kapan? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton teroka Didik TV KPM. Okey, tadi di hadapan saya tadi ada kain kapan. Ni biasa orang takjak ni orang nak siram kuburan ni. Dan depan ni ada surah Yasin pula. Hai, suspek siapa pula meninggal ni? Siapa yang meninggal ni, Ustaz? Siapa yang meninggal ni? Ada orang meninggal kali ni, Ustaz. Okey, Ustaz. Jadi kita hari ni kita bersama dengan Ustaz Mahmud. Ustaz Mahmud akan ceritakan berkaitan dengan apa pun saya tak tahu ni tau. Dan Ustaz Mahmud akan menceritakan tentang topik kita pada hari ini. Kita dalam subjek pendidikan Islam, Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Ustaz, apa kata? Okey. Kita buat SOP terlebih dahulu, Ustaz. Tapi sebelum kita buat SOP, Ustaz boleh cerita tak apakah topik kita pada hari ini? Baik, boleh buka mas? Ustaz boleh terangkan dulu tak, Ustaz? Okey. Adab menziarahi jenazah. Hari ini kita nak belajar tentang adab ziarah jenazah. Okey, silakan, Ustaz. Kita nak belajar adab ziarah jenazah. Okey, silakan. Menengah rendah pendidikan Islam tingkatan 3. Jadi hari ini kita nak cerita tentang banyak, khususnya adab-adab ketika ziarah jenazah waktu Covid. Kes tengah memuncak ni, kes tengah menakutkan. Nak salam aiman pun takut. Okey. Jadi hari betul, Ustazah? Ustazah Ustazah. Nampak tiba-tiba Ustazah pula. Sebab nampak macam pakai pudah tu, Ustaz. Pakai pudah. Apa kata Ustaz buka lah dulu, Ustaz. Saya. Sebab murid-murid kita tak nampak muka Ustaz. Di rumah sana. Baik Ustaz. Okay. Adab ziarah jenazah. Tambah-tambah pula musim-musim Covid ni, Ustaz, kan? Takut kita. Takut. Sebab apa? Takut terkena jangkitan wabak COVID-19 ini. Betul. Baik, Ustaz. Jadi bukan saya seorang je nak belajar pada hari ini, Ustaz. Okay. Ada murid-murid kita yang dah bersedia di luar kelas untuk bersama dengan kita pada hari ini. Bukan Ustazah, tapi Ustaz. Okey. Alright, murid kita dah bersedia. Jom kita jemput mereka masuk ke dalam kelas kita pada hari ini. Okey, kita nak berkenalan dengan mereka. Yang pertama kita ada Dia Sofia. Ada ke, Ustaz? Dia Sofia? Ada. Boleh kenalkan diri tak, Dia? Saya, Ustaz. Silakan, Dia. Silakan dia. Okey, nama saya Nurdia Sofia Kamila binti Nur Hisham daripada SMK Seksyen 27. Alright, seterusnya kita ada siapa lagi, Ustaz? Kita ada Sharifah Alia. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Salam. Sharifah Alia. Saya dari SMK Seksyen 27. Okey, kita ada Raja Fahrin. Silakan. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Salam. Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Alright, terima kasih. Kita ada juga Halil. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Halil Razif bin Muhammad Mursyidi. Saya daripada SMK Seksyen 27. Alright, terima kasih. Kita ada juga Hanif. Boleh kenalkan diri, Hanif? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanif bin Hazimin dari SMK Seksyen 27. Dan yang terakhir kita ada bersama dengan kita Mustaqim. Silakan, Mustaqim. Mustaqim nampaknya
hilang dari radar. Oh, hilang daripada radar. Hilang dari radar. Okey, tak apa Ustaz. Agaknya dia tengok macam suspense sangat hari ni kan. Tajuknya menakutkan barangkali. Okey Ustaz. Tapi kita bukanlah nak cerita seram-seram hari ni. Kita nak belajar cerita yang tentang best-best je. Yang best-best je. Adab menziarahi jenazah. Tapi sebelum tu Ustazah, Ustazah lagi. Saya perkenalkan diri, saya Ustazah Mahmudah. Aduh, tersasul pula Lain saya macam hari ni, Iman hari ni. Tapi kita ada hari ni Ustaz Handsome. Sebab Ustaz hari ni akan menyanyi bersama dengan kita. Tapi sebelum tu Ustaz, di hadapan kita ni ada beberapa kad yang dikirimkan oleh murid kita. Apa Sempena? kata Ustaz? Ustaz pilih satu. Oi. Ustaz pilihkan satu. Saya rasa begitu Alright. teruja. Saya nak pilih yang ni. Nampak dia. Huyo. Dia siap ada free gift lagi. Wow. Okey, Ustaz. ini dekat tangan saya ada kad ucapan Hari Guru daripada Aryan Rifki bin Amrizan. Daripada Sekolah Kebangsaan Padang Temu Melaka. Kita biasa dapat kad Hari Guru, Aiman. Okey. Tapi yang ni ada pensel pembaris. Apa sebenarnya je nak cerita ni, Ustaz? Barangkali dia nak bagi tahu inilah alatan-alatan dia belajar. Oh. Okey. Ya. Bawah tu dia ada satu ucapan untuk Ustaz. Dia sebut apa? Kepada semua cikgu saya, terima kasih. I love you. Wow. Apa kata Ustaz bagi mini love dekat murid kita yang mengirimkan? Okey, saya nak bagi mini love kepada Aryan Rifki. Terimalah mini love daripada saya. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi ini tanda kasih sayang murid kita kepada Cantik, guru-guru kita, Ustaz, betul? Betul. Terima kasih Aryan. Okay. Baik Ustaz. Adab ziarah jenazah. Apa kepentingan dia? Apa kelebihan Ustaz? Kenapa kita kena ziarah jenazah ini? Tapi lepas ni kita bicara, boleh Ustaz? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Jangan tiba-tiba tutup lampu pula kat bawah tu. Dengar pasal jenazah je seram je kan. Tapi kita nak belajar sesuatu ilmu pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil seluruh badan dan kedinginan. Ustaz, setiap orang akan menemui kematian, Ustaz. Betul. Jadi nak tak nak Ustaz, siapa pun kita, ke mana pun kita, akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Cuma Ustaz, pada hari ini topik kita dalam pendidikan Islam ialah adab menziarahi jenazah. Sebab orang takut Ustaz nak ziarahi jenazah. Tapi sebenarnya ada saranan ataupun ada adab yang perlu kita tepati ketika kita menziarahi jenazah. Maklumlah Ustaz, Yalah. orang ni reti nak selfie dengan jenazah. Boleh selfie Ustaz? Aduh, tak patut betul lah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan adakah saranan di dalam Islam tentang menziarahi jenazah ni Ustaz? Silakan. Baik. Bila kita sebut tentang mati, manusia hidup akan mati. Sultan, Perdana Menteri, cikgu, Dai Aiman, Segar pula saya, Ustaz. kru-kru producer, semua akan mati. Ya, Ustaz, Cuma betul. bila tak tahu. Tapi hari ini kita nak tambah sikit macam adab ziarah orang biasa dengan adab ziarah orang kenamaan. Ada beza, Ustaz? Ada beza ya. Oh. Walaupun orang kenamaan tu manusia juga, Aha. jadi kita tetap terikat dengan kita panggil SOP istana contoh kan. Betul. Baik. Ada satu dalil yang kita boleh tengok bersama-sama. Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, Nabi sebut lau miti qabli faqumtu alayki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Nabi sebut kepada Aisyah, kalau kamu meninggal dulu sebelum aku, aku yang akan mandikan kamu, mengkafankan kamu, mensolatkan kamu dan mengebumikanmu. Maksud dalam hadis ni Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, ayat itu Nabi dah sebut dah dalam hadis nak sebut orang mati ni dia akan
lalui SOP ni. Lalui step-step ini, bahagian-bahagian ini. Maknanya tak boleh terus tanam tu, tak boleh Ustaz. Maknanya ada SOP dia. Walau orang tu meninggal, kita benci dengan dia. Benci sungguh. Ya, nauzubillah. Meninggal tanam terus. Tak mandi, tak kafan, tak apa, ya. Jadi sebab itu Nabi sebut kepada Aisyah, Nabi sebut yang pertama mandikan dulu. Mandi dulu. Kemudian Nabi sebut kafan. Kemudian Nabi sebut solat. Yang keempat baru ke bumi. Itu SOP dia Ustaz Itu SOP step by step. Okey Ustaz. Jangan kita skip. Don't skip the process. Okey Ustaz. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahawa mati itu dia ada proses. Ada proses. Untuk kita berjumpa Allah, jumpa pencipta di negeri abadi, dia ada proses. Macam kita nak keluar rumah lah kan. Kita nak pergi Media Prima ni. Kita kena start kereta tu. Betul. Kita kena bayar tol. Tak boleh nak excited sangat pergi Media Prima, pergi Didik TV hari ni, langgar semua tu. Polis pun tanya, pasal apa langgar ni? Excited tuan, macam mana ni excited? Pakai baju tidur je Ustaz. Tak mandi pula tu. Tu. Aduh. Jadi hari ni kita nak cerita adab-adab bersama para pelajar, insya-Allah. Tapi Ustaz, kenapa kita tak boleh tanam terus Ustaz? Apa simbolik kepada kita kena mandikan dulu, kena kapankan dulu Ustaz? Walaupun dia dah meninggal dunia Ustaz, maknanya kita kena hormati dia jugalah. Simbolik dia adalah manusia ini dia kena proses, dia kena lalui macam dia lahir. Lahir kan? Lahir, diproses dia, kita kena mandikan dulu. Baby tu kita tak boleh terus pakaikan baju dewasa. Tu kita sebut tadi, don't skip the process. Dia ada proses dia Ustaz. Maknanya proses yang keempat baru tanam. Betul. Okey, baik Ustaz. Baik. Jadi kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana kita adab untuk kita nak kendalikan jenazah ini. Okey. Baik. Ramai orang pelajar, orang awam pun kan. Orang awam juga ada bertanya. Okey, Aiman, ini mungkin pengetahuan am. Ramai juga orang awam tanya, kenapa kalau kita meninggal, kita kena kafan tu kain warna putih? Warna biru tak boleh Ustaz? Kenapa? Macam para penonton di rumah, kenapa kalau kita meninggal, keluarga kita meninggal, kafan tu kain putih, bukan kain pink? Tak pernah tengok lagi Ustaz. Black, pink, biru, Aiman sebut, apa juga color, kenapa? Ada satu dalil yang kita tanya murid kita boleh Ustaz? Mungkin mereka boleh teka ke? Kenapa? Okay, kita nak tanya dengan Alia. Okey. Alia, kenapa pakai kain putih? Bila kita kafankan jenazah, kenapa kena pakai kain warna putih? Rasa-rasanya kenapa Alia? Macam Alia pun pakai tudung warna putih Ustaz? Kan? Sebab dia melambangkan kesucian. Gitu. Patutlah dia pakai tudung putih. Okey, nak tanya dengan dia. Adakah kenapa rasanya jenazah kena kafan kain warna putih? Sebab kesucian juga kot. Kesucian juga. Adakah menaikkan seri wajah jenazah? Menaikkan seri wajah? Boleh juga. Baik Aiman. Semua cerita tentang kesucian. Betul Ustaz. Mungkin ada kaitan juga. Okey, baik. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbisu min thiyabikum albayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Betul lah. Dia macam apa maksud dia? Nabi sebut apa? Pakailah pakaian berwarna putih kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang yang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Ini Nabi yang sebut lah Ustaz. Nabi yang sebut. Jadi ini yang kita kena patuh. Nabi sebut macam dulu masa kecil-kecil dulu kan. Kita pun tertanya-tanya, adakah memang Islam jadikan, kita tak belajar lagi masa tu kan, adakah Islam jadikan, Islam suruh, Nabi suruh telekung mesti warna putih. Dulu kecil-kecil kita putih je. Sampai kan satu ni saya pergi Mekah baru nampak masa tu, dan masa tu trend tu adalah baru nampak ni jemaah daripada Turki pakai telekung warna pink. Warna pink Ustaz? Kita pun tertanya-tanya, boleh jadi lepas tu, dan alhamdulillah lepas tu dah masuk Malaysia, semua orang dah tahu bahawa telekung kalau apa pun boleh. Tapi kalau kafan wajib warna putih. Yelah Ustaz, kalau colour pelik-pelik nanti takut pula kita tengok jenazah tu Ustaz. Tiba-tiba colour kuning pula. Tapi kalau ada orang tanya, kalau raja meninggal, kain kafan kuning ke putih? Betul juga Ustaz.
Kalau apa ya? Kalau apa? Baik, orang awam semua Kita para tanya pelajar. murid-murid kita. Baik, saya nak tanya dengan Raja. Mustaqim ke? Raja ke? Raja, rasa-rasa kalau Sultan meninggal, adakah kafannya warna putih atau warna kuning? Rasa macam warna kuning. Rasalah. Rasa Betul ke tu, Ustaz? Baik, kalau Sultan meninggal, Perdana Menteri ke siapa, dekat dunia ni siapa orang Islam yang paling berpengaruh sekali Aiman rasanya? Orang Islam pengaruh ni Nabi Muhammad SAW. Kalau yang masih hidup? Yang masih hidup ni Ustaz, saya tak pastilah Ustaz. Katalah sesiapa lah pun kan. Raja Dubai ke contoh, ya. Kaya sangat, dia tetap dikebumi dan dikafankan warna putih. Mengikut hadis tadi. Tak ada kena pakai kod ke tak ada Ustaz? Pakai kod ke tak ada kod kuning tak ada. Jadi putih. Jadi so kita jelas bahawa Nabi suruh warna putih ni adalah Nabi suruh. So Nabi suruh ni lah fardu untuk kita buat. Okey Ustaz. Jadi tapi Ustaz, bila kita pakai kain kafan ni kita kena ikat dengan kemas Betul. Tapi sebelum kita cerita lebih detail lagi, dekat meja ni kita ada beberapa alatan. Okey Ustaz. Apa yang ni ada ni? jak minuman Ustaz. Jak minuman. Ya, tuan-tuan nampak ni? Adakah untuk letak di tebu beli kat bazar buka puasa? Ini adalah jak. Jak ni biasanya kalau kita tuan rumah lah kan. Kadang-kadang tuan rumah tak nak apa. Selalu ada orang lain yang minta kat tuan rumah. Ada jak tak? Lupa ambil. Jak ni untuk apa Ustaz? Jak ni selalu orang letak kat meja. Atas meja? Orang buat apa? Orang buat sedekah. Kita panggil ni sebagai sedekah atau petty cash segera kepada tuan rumah. Yalah, kehilangan keluarga. Tapi yalah, kadang-kadang saya rasa nanti tak lama lagi mungkin MKN akan sebut macam ni. Lepas ni kalau ada kematian, tak payah pakai jak, kita haramkan. Elakkan sentuhan. Rakyat pun, apa benda SOP baru? Tiba-tiba keluar macam ni. Ada scan juga. Ada keluarga Haji Aiman. Keluarga Haji Aiman. Contohlah Dai Aiman meninggal contoh kan. Jadi keluarga dia pun ikut arahan sarana daripada MKN, tidak boleh letak jak. Jadi kita letak ni aja. Ya. Letak sini semua orang tet. Betul lah Ustaz. Kalau buat macam ni Ustaz, boleh berbanyak sikit. Kalau berbojak, kalau dah penuh nanti tak boleh dah. Betul. Dia tengok dah ada orang banyak sentuh dah. Jadi letak tulis kat sini. Ada komisen. Betul. Ada komisen Jadi Ustaz, maknanya jadi elakkan sentuhan. Sebagai kita lah, sebagai jiran Ustaz. Betul. Kalau kita ada jiran kita meninggal dunia Ustaz, perlu ke kita nak sumbang-sumbang Ustaz? Soalan ni kalau dalam dalil atau buku-buku kitab-kitab tak ada lah disebut kan. Tapi dia macam common sense saja. Common sense kita, iaitu yang pertama, bila kita ada jiran, contoh jiran kematian suami, tempat dia bergantung harap, tak ada gaji dah masuk dalam tu. Contohlah isteri tak bekerja, suami je bekerja. Suami naik motor hantar makanan, pelanggan lori, na'udzubillah, meninggal. Jadi orang sekeliling ni yang kena cakna. Keluarga tak sempat fikir dah masa tu. Betul. Jadi orang, sebab itu perlu ada apa Aiman? Perlu ada komuniti pengurusan jenazah. Betul Ustaz. Kesian. Yelah, dah lah ini tunjang kepada keluarga Ustaz. Lepas tu sekali keluarga tu pula kena buat kenduri nak bagi makan kepada orang ramai. Betul. Patutnya kita lah yang kena bagi makan Ustaz. Betul Nanti nanti yang tu kita akan sentuh di akhir. Okey, santai Ustaz. Alright. Lepas ni kita nak belajar macam mana nak urus jenazah Ustaz. Tapi Betul? Tapi kita berehat seketika. Baik, okey. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni ada jenazah Ustaz ada surprise. nanti saya pergi angkat jenazah kat luar tu. Okey, jangan ke mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
TV KPM. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tak ada. Kenapa pula lubang hidung tak ada ni, Ustaz? Okey, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Ni model jenazah kita, Ustaz. Tapi jenazah ni dia boleh berdiri lagi, Ustaz. Tapi dia handsome lah. Baju raya mana ni? Baju raya mana dia? Baik, Ustaz. Sebelum kita nak pergi kepada jenazah kita, dan kita pun sebenarnya bakal jenazah juga, Ustaz. Aduh, tersentuh. Ada sahabat saya, email dia bakal jenazah Allah@gmail.com. Allah. Kita nak hantar pun takut. Okey, Ustaz. Tapi tak tahulah siapa yang akan jadi bakal jenazah tu kan. Baik. Mungkin murid-murid kita dulu, Ustaz. Betul. Apa kata kita beri peluang kepada murid-murid sebelum mereka jadi bakal jenazah nanti. Baik. Mungkin mereka ada soalan yang nak diajukan. Silakan. Okey, saya ada nak buat kita nak tujukan soalan, kita nak buka soalan kepada pelajar. Tapi pelajar yang namanya naik dulu. Siapa dia, Ustaz? Akan bertanya. Saya nak buat random saja. Jadi ready ya. Jadi semua ni kita berkumpul soalan-soalan netizen. Dan kebetulan pula sama dengan silibus dalam buku teks kita. Baik, kita persilakan kepada Raja. Okey, Raja, ada soalan tak, Raja? Ada. Okey, silakan. Okay, soalan saya, contohlah kalau saya pergi rumah pakcik saya yang sedang nazak. Okey. Apa yang patut saya ajarkan kepada orang yang sedang nazak? Bagus soalan ni, Aiman. Yelah, apa Ustaz, yang patut kita ajar kepada orang yang sedang nazak? Yelah, biasanya, Ustaz, kita menangis je tak habis-habis kan. Sebenarnya itu tak penting. Tak penting. Yang penting ada apa, Yang Ustaz? penting adalah kita kena ajarkan kepada bakal jenazah tu, orang yang sedang nazak itu, ajarkan dengan lemah lembut di telinganya. La ilaha illallah. Jangan kita baca je ni. Ayah, baca ya, baca. Baca la ilaha. Ayah pun, ayah baca ayah la ilaha illallah. Jadi maksudnya apa? Kita kena sebut. Pada waktu ini syaitan memang mengerumuni. Saat ini. Jadi sebagai orang yang berada di sisi jenazah, kita kena ajarkan la ilaha illallah, sebut tanpa henti. Kadang-kadang jenazah ini kalau dia masih lagi ada kekuatan dan Allah bagi dia musaadah waktu itu, dapat dia sebut dengan suara yang jelas. Tapi kadang-kadang kita dah nampak, sebab kita sebagai orang di tepinya, kita akan nampak juga dia akan sebut tanpa suara. Tapi kita tahulah dia tengah mulut dia bergerak. Mulut dia bergerak. Ini orang macam ni untung. Kenapa, Ustaz? Sebab apa? Ayatnya, siapa yang sebelum matinya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Seronoknya, Ustaz. Untungnya itu kan. Sebab itu kita ni jangan biasa-biasa mencarut. Kenapa, Ustaz? Mencarut meninggal. Allah. Takut kita, Ustaz. Takut kita. Moga-moga kita selalu sebut. Kan antara perkara yang menjadi baik sedekah adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Kalimatun thayyibatun, antara perkara-perkara yang termasuk dalam sedekah, antaranya dan lain alih duri di jalanan. Kata-kata yang baik ini moga-moga sampai di akhir mati kita masih sebut perkara-perkara yang baik. Termasuklah la ilaha illallah. Termasuklah la ilaha illallah. Tapi Ustaz, kawan saya dekat sekolah dulu, Ustaz, dia bergurau dengan saya. Pagi-pagi tu dia kejut subuh. Dia kata sakaratul maut. Dia kata kan. Kena pula kalau dapat suara dia high pitch. Memang kita tak boleh tidur dah. Padahal dia suruh kita pula yang mengucap tu, Ustaz. Jadi boleh ke, Ustaz, kalau kita buat kat anak kita nak suruh bangun subuh? Agak mungkin begitu. Kalau buat dekat anak kita, dia belum faham lah kot kan? Moga-moga proses tu dia dapat dekat sekolah lah. Boleh dia kenang. Tapi masalahnya, Ustaz, yelah, kita datang mencari jenazah. Betul. Dan kita, Ustaz kata nak kena ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia kata relax dulu, saya nak selfie dulu. Saya nak update status, Ustaz. Ini macam ni boleh ke, Ustaz? Okey, baik. Cerita tentang selfie ni kan, memang sekarang semua orang budak 4 tahun baru tahu selfie. Baik, kalau tahun lepas, tahun 2020, ada kematian seorang ulama di Malaysia. Ketika itu viral cerita tentang ada seorang pelawat selfie dengan jenazah, dan menjadi perdebatan pada ketika itu. Elok ke tak elok? Macam mana? Tapi nampak gaya macam tak elok, Ustaz. Nampak gaya macam tak okey kan. Tiba-tiba jenazah tu like, Ustaz. Pedih kita. Takut-takut dia macam ni. Dah meninggal lah dia buat macam ni. Jadi dilem pula. Elakkan. Sebab baru ni kalau kita ingat, para penonton di rumah, kalau kita ingat masa Maradona meninggal dunia, di rumah mayat pekerja-pekerja itu selfie dengan Maradona. Apa dia dapat? Kena buang kerja serta merta. Itu Maradona. Itu maksudnya non-Muslim menghormati
Kalau kita orang Islam apatah lagi kan. Betul, Ustaz. Jadi tak payahlah selfie walaupun katalah orang cakap dia meninggal dalam keadaan yang begitu. Dia selfie ambil gambar ni beza. Beza. Macam ada ulama yang meninggal dalam keadaan senyum. Okay, kita ambil gambar itu untuk inspirasi kita, orang yang masih hidup. Tapi kalau selfie ni dia ada macam ada akibat buruk yang lain. Kenapa, Ustaz? Macam takut jadi fitnah, takut jadi perkara-perkara yang ini dulu dia ni meninggal dulu banyak buat hal dengan orang. Kan? Patutlah mulut dia sengit. Tiba-tiba pula create cerita. Itu yang kita kena elakkan walaupun mungkin pada niatnya orang nak baik. Dalam hadis Nabi tak ada cerita pun jangan kamu selfie wala taslafu ke apa, tak ada. Ya. Tak ada sebut hadis macam tu kan. Jadi ni adab. Kadang-kadang adab itu tak ada dalam kitab pun. Kita sendiri yang kena memikirkan. Baik, kita nak buka satu lagi soalan, Iman. Okey, boleh, Ustaz. Sempat ya. Siapakah giliran seterusnya yang saya pilih ni? Okey, Alia. Sharifah Alia. Ada nak tanya soalan tak, Okey, Alia? Ustaz. Sila. Macam seram je soalan tu. Okey, Sharifah, silakan. Apakah amalan yang terbaik dibuat semasa menziarahi orang yang sedang nazak? Bagus soalan ni. Ya. Apakah amalan terbaik ziarah orang yang sedang nazak? Baik. Kebetulan saya bawa ni. Ya, ini Yasin. Inilah cerita dia, Ustaz. Dia ni Yasin. Kalau ada Yasin boleh baca. Kalau kebetulan tak ada Yasin bolehlah zikir-zikir. Jangan pula kita menyanyi walaupun nyanyi lagu nasyid. Katalanya mati itu terlalu sakit. Waris-waris datang tumbuk. Apa hal kau ni? Walaupun nyanyi lagu nasyid, nyanyi dekat orang nazak. Sebab tu kita sebut. Kadang-kadang ada dalam kitab tak disebut pun. Adab ni maksudnya Nabi tak sebut, tapi adab ni kita yang pesanan ulama-ulama. Betul. Mengikut wakil atau keadaan semasa. Maknanya kita menghormati jenazah. So kalau tak ada Yasin buat apa? Kalau ada Quran boleh baca Quran. Ya, kita sedekahkan kepada si mati, moga-moga dengan harapan Allah mudahkan urusan. Tapi masalahnya, Ustaz, Ya. masalahnya diorang ni bukannya diorang tunggu makan, Ustaz. Biasa kalau ada nazar mesti ada kenduri. Ya Allah. Tapi maknanya kita perlu berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala itu sampai kepada si mati, Ustaz. Betul. Okey. Baik. Kita nak sebutkan kita buka soalan seterusnya kepada pelajar seterusnya. Siapakah yang kena lepas Sharifah ni? Okey, Halil. Okey, Halil, ada soalan, Halil? Ada, Ustaz, saya nak tanya. Sila. Apakah tindakan awal yang perlu kita lakukan apabila berlaku kematian di depan mata kita, sama ada ahli keluarga terdekat ataupun kemalangan di jalan raya, Ustaz? Bagus soalan ni. Dia ada dua soalan tu. Ini Ustaz. Ada dua soalan tu. Ya. Kalau kita tengok pada video yang awal tadi, kan ada kemalangan, kebakaran, COVID. Baik. Saya suka dekat di antara kami ni ada jejaka handsome tinggi ni. Ya, dia bukan tall dark handsome, white tall handsome. Ini baik, kita contohkan sebagai jenazah, sebagai jenazah. Jadi soalan apa tindakan Halil awal tadi, apakah tindakan awal? Tindakan awal yang pertama paling utama, kalau ada keluarga kita meninggal atau saudara terdekat, jiran, yang pertama jangan panik. Jangan panik. Sebab saya jumpa banyak selalu, ya, kebetulan mak saya adalah orang pengendali jenazah di kampung. Orang perempuan. Kalau orang perempuan meninggal, kalau mak saya ada kebetulan, memang mak saya lah yang akan uruskan, yang akan membantu mengetuai urusan jenazah tu. Kadang-kadang kalau mak saya ada orang lain jugalah. Baik. Yang penting jangan panik. Sebab kita biasa jumpa orang panik. Panik ni mendatang kemalangan lain. Kalau terlalu panik. Jadi kalau ni yang pertama kena ikat. Ikat dulu. Ikat mulut dia. Ikat mulut. Bukan Yelah, Ustaz, sebab dia ni baru lepas aksiden. Sebab tengok muka dia penyek ni, Ustaz. Okey, kalau kita sebut yang kalau dekat rumah dulu. Kat rumah dulu. Okey, kalau kat rumah, kalau kita ada kat rumah, contohlah ayah kita. Ya, yang pertama pastikan mulut dia ditutup. Mulut ditutup. Mulut ditutup. Pakai apa? Ambil kain ikat. Ikat dulu. Ikat dia sampai atas, ya, ikat. Kenapa kena ikat? Supaya mayat ni dia tak lama lagi lepas dia meninggal tu, dia akan mula mengeras. Kena pula macam meninggal tengah nyanyi Isabella mati. Kan? Mulut terbuka. Waris lupa nak tutup. Udah sampai petang. Itu kan. Jadi jam juga, ya. Betul, Ustaz. Jadi yang pertama tindakan awal ikat terlebih dahulu. Ikat kat atasnya. Okey. Supaya mulut tak terbuka. Kemudian yang lain antara sendi dia, jangan biarkan jenazah kita pula. Jangan biarkan jenazah orang yang kita tengah tengok ada kita urus ni tangan dia lurus ke depan macam tu.
Oh. Macam ni pocong-pocong bawah lah kan. Okey, macam ni kita betulkan, jadikan dia macam ni. Macam kita solat. Supaya Ustaz. apa? Kalau sama juga mayat jenazah, dia tak lama lagi dia akan jadi keras. Dah keras ni dah susah dah. Kita tak boleh nak paksa, kita takut ada kesan lain pula kan. Ustaz. Jadi kita kena pastikan tangan tu pun kita boleh ikat juga. Okey. Ikat je. Ikat juga. Jangan seletip. Ikat Ustaz. Ikat je. Supaya nanti masa walaupun dia dah macam ni, urusan mandi kita tak dapat berjalan dengan baik. Berbanding kita biarkan macam ni. Sebab inilah pengetahuan yang semua orang kena tahu. Kalau lurus macam ni kan, lurus, dia dah tak boleh nak ejah dah. Susah urusan mandi, urusan nak kafan susah. Jadi ikatkan siap-siap. Okey, baik Ustaz. Macam saya buat ni lah Ustaz Betul. Okey. Siap-siap. Letak dekat sini je macam biasa. Tak payah nak bergaduh pula. Dulu ayah kalau solat dekat sini. Kat sini tepi. Dah bergaduh pula adik-beradik. Gaduh pula, Ustaz. Jadi sebab itu seterusnya? sebab itu pengetahuan ini kita kena ada supaya tak panik tu dah nombor satu dah, tu Betul. asas dah. Yang lain adalah yang dua ni. Baik, itu kalau kat rumah. Okey. Kalau kematian itu berlaku dekat jalan, aksiden, meninggal, jangan buat apa-apa, itu bukan hak kita untuk uruskan dia ketika itu. Habis tu siapa yang kena urus Ustaz? Jadi nak kena buat apa? Kalau kemalangan, call pihak berwajib, polis, ambulans, dan kalau teruk bomba. Dia orang dah tahu dah SOP tu. Ya, jangan pandai pula bergaduh. Orang nak call polis. Dulu saya belajar macam ni, buat macam ni. Ustaz Mahmud ajar. Dulu Ustaz Mahmud ajar, ya, kena ikat dulu. Ini luruskan tangan dia untuk macam ni. Ini kalau bila luar the outdoor emergency macam ni, terus Serahkan kepada pihak berwajib. Terus hubungi pihak berwajib. Jangan kita mandai-mandai. Ya. Okey, baik. Kita nak buka soalan seterusnya kepada pelajar yang lain. Saya pilih Mustaqim. Okey, Mustaqim tak dapat bersama kita. Saya pilih siapa yang nak angkat tangan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Raja. Bagus Raja. Okey, sila Raja. Okey, Tan. Contoh punya jiran saya, ayah dia meninggal. Okey. Kita orang yang jiran-jiran ni berpakat nak tolong. Tapi keluarga dia yang ada di Sabah nak datang. Balik. So kena tunggu sampai petang. Okey. Jadi kita orang sebagai jiran ni, apa yang kita orang boleh lakukan? Sementara nak tunggu keluarga datang. Baik. Soalan dia tu saya faham macam ni. Soalan dia tu bila ada orang meninggal, pengurusan atau AJK Khairat Kematian mengajak untuk mengatur untuk mayat ini diuruskan secepatnya mungkin. Tapi keluarga berkeras untuk tunggu waris yang contoh daripada jauh, daripada Sabah, Sarawak, daripada luar negara, tunggu flight dan sebagainya. Dan Aiman pernah tak jumpa situasi ini? Pernah Ustaz. Kadang-kadang kesian dekat mayat tu. Kalau jenazah tu dekat Kuala Selangor, tunggu waris daripada Petaling Jaya, kita boleh tunggu lagi. Betul Ustaz. Sejam sampailah. Ini pula daripada daripada Kalabakat, Kinan Batangan contoh. Jauh. Dia nak beli flight, beli tiket lagi, naik dia nak pergi airport pun dah lama. Contoh Tawau, dia pergi Tawau. Contoh Felda Umas. Felda Umas nak pergi ke airport dah lama. Daripada airport Tawau ke airport KL 2 jam 45 minit. Jauh Ustaz. Daripada KLIA 2 contoh sampai ke Kuala Selangor petang. So kita biasa jumpa keadaan macam ni. Apa patut kita buat? AJK Khairat Kematian kena nasihat dan keluarga kena dengar nasihat tu. Walaupun sayang macam mana pun, jangan diikutkan sayang tu. Ya, sebab tu ada antara perkara yang perlu dipercepatkan. Apa dia Aiman? Jenazah meninggal, settlekan cepat-cepat. Kalau orang dah elok dah, perangai elok, contohlah adik kita, dah habis belajar, masuk orang meminang, elok perangainya, kerja apa elok, segerakan. Itu seronok Ustaz. Itu seronok. Jadi kita nak sebutkan sini, sayang ni sayang tetap sayang. Keluarga kita yang meninggal ni kena diurusan secepat mungkin. Saya teringat, saya berjumpa Dr. Syed Muzaffar hari tu. Kami ada bercakap juga tentang ada abang ke adik dia yang meninggal waktu dia nak turun ke bumi tu meninggal. Jadi saya sebut antara perkara yang saya sembangkan dengan dia, bayangkan dia dah sampai turun ke bumi daripada Rusia balik Malaysia, tunggu
berapa lama nak kena tunggu kan. Oi, betul Ustaz. Jadi nak tak nak para penonton jadi Dia menyeksa jenazah tak Ustaz? dia menyeksa jenazah. Hak dia dah jenazah, hak dia adalah kita kena tunaikan, settlekan secepat yang mungkin. Maknanya itu tanggungjawab sebagai seorang yang menguruskan ni Ustaz. Betul. Sebagai menguruskan, dan kita kena nasihat kepada waris. Kalau dia berkeras juga, ya, dulu guru saya pernah bergurau. Ya, kalau kita jumpa waris yang berkeras ni, ambil dia, ikat dia, letak dia. Oh, tak kat sebelah. Dia nak sebutnya apa? Apa dia? Jangan abaikan hak jenazah. Hak jenazah bila meninggal, settlekan cepat-cepat. Oh, okey Ustaz. Macam jenazah ni kan, bila kita dah jumpa jenazah, hak dia kena, kalau kita tak mampu keluarga uruskan sendiri, AJK Khairat Kematian akan uruskan. Sebab itu kita kena join komuniti yang ada bayar, biasanya setahun lah, tahunan. Bayaran khairat kematian, kadang-kadang ada tempat RM50 setahun, RM70 setahun. Ada juga dalam sistem ni mereka buat sistem takaful. Takaful Maksudnya contoh dalam dana tu semua orang bayar, satu komuniti, katakan komuniti tu kata penduduk kota Damansara membayar satu keluarga RM70 setahun. Ada 4,000 keluarga. Banyak kan? Banyak. Jadi diorang buat siapa yang meninggal kita akan dapat bantuan khairat RM2,000 satu keluarga. Okey Ustaz. Tapi masalahnya sekarang ni Ustaz, kita belajar tentang menziarahi jenazah. Tapi sekarang ni musim Covid Ustaz. Macam mana kita nak buat? Kalau musim Covid ni kan kita tak boleh ziarah jenazah ni. Mungkin ada benda-benda yang kita boleh buat. Betul. Dalam kita mungkin nak salurkan pahala kepada mereka, kebantuan ke, macam mana Ustaz? Baik. Bila kita cerita tentang hari ni pula, kes tengah tinggi, Aiman. Dan kematian makin meningkat. Bila cerita tentang jenazah dan Covid ni, saya teringat hari pertama Covid, hari pertama PKP negara, 18 Mac 2020. Saya takkan lupa tarikh ni. Sebab apa Aiman? Masa tu ayah saya meninggal. Tarikh ni tapi meninggal bukan sebab Covid. Dan kami keluarga berpakat. Saya tak nak cerita SOP orang lain, saya nak cerita yang macam mana kami antara orang terawal bagaimana nak mengawal SOP ziarah jenazah masa Covid ni. Covid kes tengah naik. Masa itu meninggal je ayah kami. Kami adik-beradik berpakat buat kat grup WhatsApp, buat WhatsApp sebar kepada semua orang. Yang pertama kami memohon kerjasama untuk semua orang tidak hadir. Mohon kerjasama untuk tidak hadir. Tidak hadir. Supaya apa? Kita tak nak ayah kita pergilah. Kita tak nak ada pula orang lain kena kluster daripada wujudnya kluster daripada ziarah jenazah ayah kami ni. Okey, itu yang pertama Ustaz. Jadi kita susun kat situ, jangan datang. Okey. Jangan datang. Jadi kita dah sebut situ, hospital dah mandikan siap-siap. Jangan datang. Masa tu risau. Sangat risau. Kita takut jadi kluster kan. Betul. Okay? Jadi hari ni kita nak sebutkan tentang kita nak buka soalan sikit. Boleh okay. Ustaz. Silakan. Siapa kena? Okey, dia ada soalan tak dia? Saya ada. Ada. Okey, Semangat silakan. Okey, saya nak tanya Ustaz. Jiran saya, dia bapa dia mati sebab meninggal dunia. COVID-19. Okey. Meninggal dunia. Okey. Macam mana saya nak menziarahi jiran saya Ustaz? Bagus soalan ni. Baru je cerita. Jiran Ustaz, takkan tak ziarah kot. Okey. Sekarang ni kalau SOP ziarah jenazah ni, ya, yang pertama macam saya teringat Allahyarhamah Ustazah Syadia Abbas. Ustazah yang kita sayangi. Dia meninggal dunia waktu itu Covid tengah naik, kes tengah tinggi. Masa itu jenazah diletakkan di dalam van jenazah dan solat di sebelah tu, di sebelah. Ya, dia tidak ada penjarakan, tidak ada solat rapat-rapat. Dan masa itu ikut SOP dia tu. So soalan kepada dia tadi, macam mana nak buat kalau jiran dia meninggal sebab Covid, apa yang kena buat? Yang pertama, kalau tak perlu datang, tak payah datang. Sebab kita takut kita kena, yang paling takut kita ni pembawa. Kita pula pembawa. Pembawa. Jadi dan sekarang ni alhamdulillah saya rasa kesedaran orang ramai kepada Covid punya SOP ziarah jenazah ni dah makin baik. So dia macam kalau tak apalah ya, tak datang pun tak apa. Doakan dari jauh ya, sedekahkan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Kalau ada sedekah yang boleh disedekahkan pun boleh disedekah. Dan kita boleh solat jenazah. Gaib pada jauh boleh Ustaz. Betul. Maksudnya biarlah keluarga saja. Kita orang luar ni tak payah pun tak apa. Tapi kalau kita nak datang juga, yang pertama apa Aiman? Jaga SOP. Jaga SOP. Jangan
jangan abaikan SOP. Dan kita pun alhamdulillah kita dua belum kena dan moga-moga tak kena lah. Sebab kita jarak Kita Ustaz. jaga. Kita jaga jarak kita. Moga-moga tak kena lah sampai bila-bila. Mudah-mudahan Ustaz. Ada sahabat kami kena COVID baru ni. Dia kata belum kena baru boleh sembang. Okey. Dah kena apa pun tak boleh sembang dah. Aduh. Sebab terus jaga SOP. So Jadi kita nak saran kepada soalan murid dia kita, tadi, kalau nak datang juga elakkanlah elak. Tapi kalau sebelah rumah takkan tak tengok langsung. So kalau tu tengoklah juga jaga SOP. Jaga penjarakan. Jaga Ustaz. penjarakan. Bagus soalan dia. Okey, Baik, Ustaz. ada tak boleh ambil satu lagi Boleh soalan? Ustaz. Tapi kita berehat seketika Okey, boleh? boleh. Okey, Silakan. boleh. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Teroka. Didik TV KPM kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Okey Ustaz, bila kita melihatkan tentang kematian, macam Ustaz sebut tadilah, 18 hari bulan 3 kematian ayah tercinta kan. Dan kalau kita tengok dalam musim Covid ni Ustaz, mereka menguruskan jenazah tu Ustaz, balut dalam plastik dan sebagainya. Ahli keluarga boleh jumpa Ustaz? Baik, saya rujuk kepada SOP yang KKM keluarkan berkenaan SOP menguruskan jenazah pesakit COVID, ya. Sebab tu dulu ada seorang doktor pernah berpesan, ya, jagalah SOP kalau tak nak masa meninggal tak ada orang datang. Oh, faham ayat tu? oi betul lah Ustaz. Seorang doktor berpesan jagalah SOP kalau tak nak engkau meninggal tak ada orang datang. Macam itulah ayat dia kan. Ahli keluarga boleh datang Ustaz. Dia nak cakap macam ni lah. Maksudnya kau tak jaga SOP tapi kalau dah kena COVID sampai meninggal memang tak ada orang datang sebab tak dibenarkan datang. Ahli keluarga tu lain lah kan. Jadi nak sebutkan tadi SOP KKM, saya rujuk lah kalau salah, tak maaf. Tapi saya setakat saya rujuk pesakit COVID kalau dia kena COVID dan meninggal kerana COVID, ahli keluarga tak boleh nak uruskan. Semua akan diuruskan oleh KKM. Dan kalau kita kat sini kawasan KL ni ada tempat tanah kuburan khas untuk pesakit COVID. Sebab itu yang diceritakan oleh Ustaz Khairul Azman, suami kepada Ustazah Allah yarhamah Ustazah Syadia Abbas. Dia sebut kalau masa itu Ustazah Syadia disahkan COVID, maka dia akan dikebumikan di satu tempat tanah perkuburan lain, bukan di kawasan perumahannya. Itu maksud doktor tu tadi. Yelah, kalau kita tak nak. Jadi kalau ada keluarga kita nauzubillah kena COVID dan meninggal kerana COVID, ada COVID, kita memang tak berpeluang langsung. Ustaz, untuk menguruskan apa lagi, entah nak sambut kat dalam kubur, sambut dalam liang lahat dan sebagainya, memang tak berpeluang. Sedihnya kita Ustaz. Jadi adab ziarah keluarga pun tak boleh, apalagi jiran, saudara. Doakanlah. Doa ni dia padu. Doa ni power. Okey Ustaz. Doa ni sampai insya-Allah. Ya Allah, ampunkanlah dia, luaskanlah kuburnya, jadikanlah dia antara tempat-tempat syurga. Riyadil Jannah tu selalu orang doakan tu kan. Jadi kita teruskan kehangatan adab ziarah jenazah ni waktu Covid ni dengan soalan. Boleh buka soalan? Okey, boleh. Mungkin ada murid kita. Kita nak tanya kepada giliran Hanif. Hanif ada soalan tak Hanif? Okey, silakan. Ada Ustaz, ada. Silakan. Apakah yang patut kita buat sekiranya waris melakukan perbuatan yang syirik semasa menguruskan jenazah keluarganya? Ada juga Ustaz.
buat perbuatan syirik ni contohnya macam mana Ustaz? Bagus soalan ni. Baik, perbuatan syirik masa menguruskan jenazah keluarganya. Macam mana nak buat? Contohnya Ustaz. Sebab itu AJK Khairat Kematian mesti dianggotai oleh orang-orang yang alim dan faqih. Sebab kita tahu, kita biasa jumpa kadang-kadang waris ni dia terikut-ikut budaya mana dia ambil. Contohnya apa, saya pernah jumpa satu ni, bila ayah dia dimasukkan dalam apa kita panggil tu? Liang lahat. Bukan. Ataupun dalam keranda. Dalam keranda. Ayah dia dimasukkan dalam keranda. Kemudian kemudian si anak tadi dia buat X dekat depan keranda tu. Kenapa tu Ustaz? Dia macam ayah dia pandang ke kanan kan. Jadi depan betul dekat dinding keranda tu. Tempat ayah dia pandang tu, bukan pandang lah, mata tu kan. Dia buat tulis X pakai tanah. Kenapa Ustaz? Kami pun tak faham. Mungkin dia nak tanda kot. Nanti senang nak cari balik. Jadi dia cakap, ayah pandang sini lah kot agaknya kan. Jadi masa tu ada seorang AJK Khairat Kematian, dia menegur tu tadi. Buat apa ni? Dia bagi satu alasan, kita pun tak ingat apa alasan tu, takut salah sebut. Jadi nak sebutkan AJK Khairat atau sesiapa saja yang mengetahui apa juga amalan-amalan syirik yang dilakukan ketika urusan jenazah ni, terelakkan, tegur dan elakkan. Baik. Penting Ustaz Penting supaya kita, masyarakat kita ni jangan terikut-ikut dengan budaya pelik-pelik. Saya contoh, ada 2 tahun lepas saya ke Port Dickson, ada ziarah orang meninggal. Dan masa itu ada 4 lilin besar ni, orang Melayu Islam kita ni yang meninggal ni. Tapi ada 4 lilin besar. Saya diam je lah, Dalam balik tu baru saya tanya, untuk apa tu? Dia pun tak tahu. Jadi kalau kita ikut kepada apa yang Islam ajarkan, benda-benda ni tak ada. Nabi pun tak pernah pesan, letaklah lilin 4 di keliling. Ni antara unsur-unsur. Kita tak katalah itu confirm syirik, macam unsur-unsur. So elakkan. Baik. Boleh buat satu lagi soalan? Mungkin ada murid kita nak bertanya lagi soalan tentang topik kita pada hari ni. Tajuk dia, kita nak masuk kepada soalan soalan Siapa nak soalan netizen ni kan? Netizen pun ada tanya soalan yang tak ada dalam buku. Siapa nak tanya? Siapa ni? Dia, sila dia. Okey Ustaz, contohlah Ustaz. Dia dewasa nanti, saya dah ada suami, dah ada anak apa semua kan. Satu hari tu, suami saya Accident sebab dia nak elak oyen, jatuh meninggal, kesian Ustaz. Lepas tu saya nak cium dia buat kali yang terakhir. Tapi orang sekeliling saya semua halang saya. Sebab kata tak boleh, takut batal wuduk. Macam mana tu Ustaz? Dia cuba ulang balik. Ustaz Aiman tak dengar tadi. Elak apa tadi? Elak oyen Ustaz. Saya Aiman dengar daripada dia cakap. Elak apa tu? Oyen. Oyen tu apa? Tahu oyen? Tak tahu Ustaz. Kucing. Ore. Kucing ni panggil oyen. Kucing warna kuning. Nama dia oyen. Gafil. Dia nak cakap suami dia naik motor elak oyen, meninggal. Kemudian yelah dah kafan, dia nak cium lah pipi kanan kiri. Orang yang uruskan tu, tak boleh, nanti batal wuduk suami. Ini soalan fiqh yang biasa kita dengar sewaktu menguruskan jenazah. So apa jawapannya? Jawapannya tak ada masalah. Sebab dia dah diwudukkan dan dia meninggal. Yang batal wuduk ni orang hidup. Jadi dia dah meninggal, tak ada masalah. So kepada dia, kalau ada suami meninggal sebab elak oyen tadi tu, boleh cium suami, cium pipinya, ciuman yang terakhir lah orang kata sebelum dia perjalanan menuju negeri abadi. Tak ada masalah fiqahnya, tak ada masalah. Suami atau isteri meninggal, suami nak cium pipi isteri buat kali terakhir, dia dah diwudukkan. Batal wuduk bukan soalnya kerana dia dah meninggal pun. Yang batal wuduk ni kalau masih hidup. Contoh kita keluar bilik air dah wuduk, isteri itu namanya nak kena cubit. Tapi ini dah lain. Ni nak menuju perjalanan abadi, dah wuduk, dah tak masalah. Nanti suruh suami naik kereta lah dia naik motor nanti terlanggar oyen, habis aksiden kan. Okey Ustaz. Ada satu soalan? Ya. Boleh? Mungkin Ustaz kita sebab kesuntukan masa Ustaz. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Ustaz. Rumusan daripada saya adalah waktu ini adab ziarah jenazah. Yang pertama, beramallah dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apa juga yang diajarkan kepada kita, beramallah dengan ilmu. Yang kedua, beramallah ditambah juga dengan adab-adab yang dipesan oleh ulama-ulama terdahulu.
orang-orang yang alim. Sebagai contoh tadi tu, kalau apa kita panggil, pihak berwajib dah minta jangan datang, tapi datang. Jangan pula kita sebut keluar buat video tunjukkan dalil tak boleh datang ziarah jenazah mangsa kena Covid. Ini susah. Semua benda nak kena dalil macam tu susah lah. Betul, Ustaz. Jadi buat dengan ilmu, kemudian patuh kepada arahan ulil amri, pemerintah, jaga SOP, jagalah SOP. Okey, terima kasih Ustaz Mahmud dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama pada hari ini. Mereka ni banyak betul soalan Banyak mereka tanya betul. Ustaz Okey, mudah-mudahan kita ni tidaklah menjadi jenazah disebabkan kelekaan kita sendiri, Betul. tidak mengikut SOP. Dan kita nak ucapkan tak lama lagi Ustaz, kita nak menjelang hari raya ni Ustaz. Kita nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan kita nak ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi Teroka Didik TV KPM. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Jenazah adalah manusia dan manusia itu akan dimuliakan oleh Allah sebagai penciptanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kami telah memuliakan manusia. Justru apabila seorang itu hidup, kita akan memuliakan mereka. Begitu juga apabila sesudah mereka diambil nyawa oleh Allah, mereka telah meninggal dunia, maka kita juga akan memuliakan mereka. Justru muliakan mereka selepas mereka mati, maka jenazah itu ditempatkan di tempat yang tinggi sebagai kemuliaan kepada mereka. Yang kedua, dihadapkan ke arah kiblat, ditutup matanya, ditutup mulutnya jika terbuka, tangannya diletak dalam tempat seolah-olah kita qiyam dalam solat. Dan begitu juga ketika dimandikan, urusan jenazah itu dibuang segala kotoran, dihilangkan keaiban-keaiban yang ada pada dirinya, apa saja perkara yang boleh menyakiti jenazah walaupun dia telah meninggal dunia, maka kita akan cuba tidak ditonjol dan dizahirkan kepada orang lain. Maka disegerakan urusan pengemumian, disegerakan urusan jenazah, mandi ke bumi dan sebagainya. Semua ini adalah sebagai tanda kita beradab dan memuliakan jenazah. Begitu juga apabila sampai ke tanah perkuburan, maka diuruskan mereka jenazah-jenazah ini dengan cara yang paling lembut dan seumpamanya. Semua ini adalah kerana apa? Mereka adalah makhluk Allah. Dengan kita memuliakan mereka, maka kita telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum.